Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya dapat melaksanakan janji saya untuk mengadakan FB Live hari ini bermula pada jam 1 tengah hari. Okey, saya nampak ada yang bersama dengan saya. Terima kasih. Sebelum tu, selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda semua, kan? Walaupun tahun ni untuk tahun kedua sebenarnya kita kena beraya dekat rumah, kan? Redha je lah. Nampak macam mana, kan? Pasti ada hikmah dia. Apa-apa yang berlaku pasti ada hikmahnya, kan? So, kita memang tak nampak lagi mungkin hikmah tu hari ni. Tapi sekurang-kurangnya, okay, kita berusaha. Walaupun ada yang komen macam-macam, ada yang sana sini semua, tapi kita berusaha itu insya-Allah di lorong yang betul dan insya-Allah ada ganjaran daripada Allah juga. Baik, kembali kepada perbahasan kita seperti yang sejanjikan. Sebelum raya saya nak bincang isu panas, kan? Walaupun berkemungkinan ada rakan-rakan yang terfikir saya nak bincang topik khusus poligami kot. Kan? Sebab masa sebelum cuti raya tu saya share pasal kes poligami yang bermasalah. Dan saya bagi pula satu info, saya kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. So lepas ni mungkin saya tak dapat jawab setiap komen dekat Facebook. Okay. Tapi saya akan teruskan juga. Okay. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya sekarang ataupun selepas ini juga. Okay. So macam balik sebut tadi, saya tak menjuruskan kepada poligami sepenuhnya, walaupun saya ada bagi hint berkaitan dengan isu anak 28, kan? So semua orang, saya yakin semua orang tahu pasal kes anak 28 tu, kan? Sampai pernah ada isu hari tu, kan? Konon-konon rakyat Malaysia membiayai dia. Sikit hati kau, kan? Alright, so kita tak ada bincang isu tu. Saya nak bincang pasal topik pilihan hari ini pun panas. Tahu topik dia? Tak tahu topik dia? Topik dia hari ini, siapa suami anda? Lelaki yang baik atau jantan tak berguna kau? Kan aku cari pasal. Memang nak cari pasal, kan? Bukan saja nak cari pasal dengan jantan yang tak berguna. Macam saya sebut dalam Facebook saya, kalau kau tak kena bedil, apa pasal kau nak cedera? Kan gini kita ambil solidariti Palestin, kan? Kan yang kena bedil, yang kena luka tu, kan, baru dah jadi sakit. Jadi kalau kau yang kat luar sana, kalau kau terkesan dengan topik saya hari ni, kan, maksudnya ada tak kena dengan kau lah. Okay, alright. Okay, so tak banyak-banyak. So, berbalik pada topik. Kenapa saya pilih topik ini? Okay, sebab apa yang berlaku dalam isu masyarakat kita hari ini bukan semata-mata berkaitan dengan poligami. Tapi banyak juga sebenarnya isu dalam perkahwinan, okay, yang bermasalah berkaitan dengan identiti lelaki tak berguna. Tapi wanita tu walaupun sedar kadang-kadang, dia macam, tak kot, aku yang salah kot, aku yang tak taat, aku yang tak baik, kan. So hari ni, fokus saya akan bincangkan satu per satu. Maksudnya, lelaki yang baik tu macam mana? Jantan tak berguna tu pula macam mana? Kan? Jadi, bila saya dah clarify, saya dah identify kau gitu, kan? Dah bagi senarai dah, lelaki yang baik tu macam mana, jantan tak berguna tu macam mana. So, anda yang wanita, yang ada suami, ceklah list, kan? Yang Kak Su sebut ni, kalau suami aku ni kategori mana? Kan? Hak lelaki pula, saya mengalu-alukan sangat lelaki pun kalau mendengar topik ini, bukan semata-mata nak menghentam. Ikhlas, saya bercakap jujur, memang nak hentam. Tapi bukan semata-mata nak menghentam, tapi saya mengharapkan agar kalau anda yang terkena bedil hari ini, anda boleh usahakan untuk berubah. Bukan semata-mata untuk pasangan anda ataupun anak anda, tetapi untuk diri anda sendiri. Kena ingat suami, akan tiba satu masa bila wanita atau isteri itu dah pun hatinya jadi kerikil. Kau tahu kerikil, kan? Hatinya bukan setakat nak merajuk, nak tawa di hati dah semua, kan? Okay? Dia akan bertindak yang anda tak jangka.
Contoh satu kes saya awal pagi tadi. Hari ni saya ada sesi 2 phone, ada dua sesi phone dah selesai tadi, okey. So petang ni satu sesi lagi, okey. So kes saya yang pertama tadi pukul 10, okey. Wanita ni kalau ikutkan sebelum kahwin memang agak baik, agak lembut kan, sampai adalah isunya, tapi sekarang ni dalam kes mahkamah menuntut hutang dalam perkahwinan dan mut'ah, bekas suami agak terkejut lah. Kan sebab bekas isterinya tu bukan yang dulu. Macamlah aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Gitu-gitu lakinya. Isteri dia, bekas isteri dia dah bangkit, dah bersemangat untuk mempertahankan hak dia. So, saya mengharapkan dengan pengisian hari ni, FB Live hari ni, lebih ramai wanita khususnya. Minta maaf, kezaliman, penganiayaan dalam rumah tangga sebenarnya dibenarkan oleh isteri. Kenapa? Sebab anda tak nak bertindak. Anda bagi ruang, bagi peluang sampai aniaya diri sendiri. Cek balik, pagi tadi saya ada up status kan. Hadis Rasulullah kata apa? Tanda kasih sayang kita tu, okey, ni saya mudahkan kita sayangkan orang lain macam mana kita sayangkan diri sendiri. Bukan sampai aniaya diri. Jadi ada saya letakkan ujung sekali caption tu, cukuplah dibuli atas nama kasih sayang. Dan untuk yang kedua kali nak bagi takkid lagi, nak bagi kukuh lagi, saya buat FB Live topik hari ni. Okey? Ready? Alright, kita pergi satu persatu. Okey? So, yang pertama sekali, siapa lelaki yang baik? Persoalan dia kan. Dia dua je lelaki yang baik, jantan tak berguna. Marah. Tapi nasib lah kan. Nasib lah. Dia biasalah. Ada baik ada buruk kan. So itu dia punya lawan dia. Okay. So siapa lelaki baik? Apakah seperti kalau anda dapat dengar dekat iklan saya dengar radio juga Melayan Radio. Okay, ada iklan dia kata apa? Tak handsome tak apa, janji kaya. Itu lelaki baik ke? Ataupun yang terkini ada pula sebut dekat radio juga. Tak handsome tak apa, asalkan setiap kali raya beli barang kemas untuk isteri. Gitu. Itu lagi yang baik kan? Kan? So, kalau itu yang anda maksudkan sebagai lelaki yang baik, up to you lah. Up to you, okay? Tapi untuk perkongsian kita hari ni, okay, lelaki yang baik itu ada dia punya senarai. Checklist dia. Okay. Yang pertama, satu. Confirm mengerjakan solat. Okay. Mengerjakan solat. Jaga solat. Maksudnya sekarang ni, tak semestilah kalau nak confirm lelaki baik tu, dia tu ustaz ke, imam ke, PU ke, da'i ke. Jangan lepas lagi kata aku nuduh. Ni nak bagi tahu kan, nak bagi tahu. Sat lagi berkenalan kan siapa-siapa. Saya ni lulusan engineering contoh. Tak naklah, tak baik. Sebab apa? Sebab bukan agama. No. Bukan itu maksudnya. Lelaki yang baik, lelaki yang mengerjakan solat. Jaga solat dia. Jadi untuk adik-adik, gadis-gadis, hatta wanita janda sekalipun dekat luar sana, kok-kok yang nak meneropong mencari pasangan, tolong pastikan bakal pasangan anda menjaga solat. Jangan duk fikir tak apalah lepas solat, lepas kahwin nanti aku ubahlah, aku ajarlah. No. Kan duk sebut dah dia imam, kau makmum. Kalau dia tak solat, kau jadi makmum pula. Tak apa kan, baru habis puasa tak boleh kasar juga tu kan. Kalau dia tak solat, kau nak jadi makmum apa? Tak adanya. Dah tu pula, kalau dia tak solat, maksudnya dia tak takut dengan Allah. Kalau dia tak takut dengan Allah, kau ingat kau boleh nak jaga dia? Kau hebat sangat ke? Kau ingat kau boleh jaga, kau boleh pegang dia, kau boleh takutkan dia ke? Kau takut Allah, takut. So tolonglah. Memang dalam hadis ada panduan untuk wanita mencari suami, ada kategori dia. Tapi sebenarnya, okey, bab kategori itu pun
patut menjadi panduan kepada isteri. Solat banyak lelaki betul. Okey. Dan mungkin juga ada orang komen, alah Kak Su, hak solat pun buat perangai. Kan? Betul lah. Saya tak kata pun kalau dia jaga solat, confirm dia baik. Saya tak kata pun. Tapi at least dia solat. Dia tahu takut pada Allah. Dia tahu tanggungjawab dia kepada Allah. Kalau hak tak solat tu, apa? Kan? So dah ada beza dekat situ. Walaupun tak confirm lagi kan, macam contoh banyak saya share hari tu pun kan, imam lah apa buat hal kan. Okey. Walaupun yang solat tu pun belum confirm dia baik 100%, tapi saya sebut tadi, dia tetap jaga solat. Tetap lebih baik daripada orang yang tak solat. Kau faham? Faham? Jelas, cukup kan? Okey, so clear. Okey, alright. Okay, clear. Okey. Alright, okey. Itu bab asas yang utama, yang paling penting. So saya ulang sekali lagi untuk adik-adik, kakak-kakak, siapa-siapa yang nak mencari pasangan hidup sekarang ni, pastikan dia kerjakan jaga solat. Tapi kan ada juga kes kan, sebelum kahwin la haula wala quwwata illa billah, dia yang kejutkan saya Kak Su. Pagi-pagi pukul 5 dia call saya, Kak Su suruh bangun solat subuh. Pukul 5 belum subuh. Tak apalah, tak subuh you buat tahajud dulu. Kan? Baik kan? Kadang-kadang belum kahwin, keluar dating, dia belum masuk waktu tunggu depan masjid. Dululah, sebelum PKP. Sekarang tak boleh kan? Tu pun ada. Tapi tak apalah. Okey? Kita ni memang tak dapat nak tahu ikhlasnya seseorang. Okey? Tapi kalau kata kita dah usaha maksudnya kita pastikan dia jaga solat. Pastikan dia keluar dengan kita, dia solat. Okey, tak kisahlah dia nak berpura-pura ke apa, tu cerita lain. Okey, tapi pastikan di keluar kita dia solat. Ini kalau dah sah-sah keluar dengan kita, tengok wayang lah, makan, solat, tak ke mana, tu memang confirm kau cari bala lah. Tu senang aku cakap. Okey, jadi tapi kalau kan contoh, kita nampak jaga solat sebelum kita kahwin dengan dia kan, tu dah usaha kita. Selebihnya terserah pada Allah. Sebab itulah, okey, dalam apa-apa keadaan pun sekali sebelum mengambil keputusan untuk jodoh, kena serah pada Allah. Minta tolong Allah. Kalau contoh kata kalau Allah tetap jodohkan dengan kita sebelum kahwin tu jaga solat, tahu-tahu lepas menikah, ya Allah jenuh. Kan? Kena siram air, contoh nak kejut subuh, contoh. Okey? Tu ada hikmah dia. Pasti ada sebab, pasti ada hikmah dia. Yang penting kita usaha dulu. Tapi kalau contoh saya sebut tadilah, dah tahu sebelum nikah pun nak solat, tak solat, lepas nikah kau nak harap dia solat, tepuk dari jawab sendiri. Okey? Alright? Okey, so satu. Yang paling penting, jaga solat. Alright. Yang kedua, saya nak bawakan satu hadis. Hadis Rasulullah SAW. Dia ada banyak riwayat ni. Maksudnya banyak matan. Ada matan bergantung pada riwayat dia. Tapi yang jelas, okey, antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, lelaki yang sempurna imannya adalah lelaki yang sempurna akhlaknya. Dan lelaki yang paling baik akhlaknya adalah lelaki yang melayan isterinya dengan baik. Dan aku, yakni Rasulullah, adalah lelaki yang paling baik dalam melayan isteri-isteriku. Rasulullah itu yang terbaik. Okay. Itu Rasulullah. Mungkin aja, alah kan Rasulullah. Okeylah, tak payah bincanglah pasal Rasulullah. Kita bincang pasal Firaun. Kan? Sebab saya perasan memang ada banyak juga yang sampai aduan dekat saya, ada yang mengadu ada kaunselor situlah sini semualah yang bagi info. Sabarlah banyak-banyak kan. Seperti sabarnya seperti sabarnya Asyah ketika berhadapan dengan Firaun. Aku nak kata apa ni? Aku tak kepala otak je, payah pula. Kepala lutut pula. Kepala lutut. Okey. Kau tolong, okey. Nak bercakap sesuatu tu dulu, tolong cari fakta, okey. Tolong kaji balik sejarah, cek balik. Cari balik siapa sebenarnya Firaun. Firaun itu memang jahat. Kenapa jahat? Orang lain sekarang ni siap mengaku apa? Mengaku Nabi kan? Mengaku wali. Firaun tu mengaku Tuhan.
Dia mengaku Tuhan. Tapi jahat-jahat dia mengaku Tuhan tu pun, dia adalah suami yang baik. Suami yang tak pernah zalim kepada Asiah. Asiah dikutip, ikut mudah lah, dikutip daripada satu kawasan yang orang kata yang biasa-biasa saja, okey, dibawa ke istana Firaun sebagai permaisuri. Firaun terlalu cinta, terlalu sayangkan Asiah. Kau nak apa kehendak Asiah semua dijaga, dilayankan baik. Asbab dan hikmah itulah Nabi Musa selamat dan membesar dalam istana Firaun. Sebab Asiah dah jatuh cinta dengan Musa. Ketika itu, Firaun dah keluarkan arahan mana-mana anak lelaki mesti dibunuh. Tapi Musa alaihissalam selamat. Memanglah Allah jaga. Ni ceritanya pasal takdir Allah. Cerita pasal asbab. Faham? Okay, memang Allah yang jaga. Dan Allah benarkan Nabi Musa kan, dia punya kotak buai tadi lah yang Mak Musa tu sediakan tu, okey, ditolak, dibawa masuk ke tempat istana Firaun, bertemu dengan Asiah. Asiah pandang Musa, Asiah cinta, Asiah sayang. Dan disebabkan Asiah sayang, Asiah minta dengan Firaun nak jaga Musa. Kau ingat Firaun dah tahu dah akan ada seorang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Dan Musa lelaki. Maksudnya sekarang ni, okey, disebabkan terlalu cintakan Asiah, dia tolak tepi ramalan tadi. Mungkin Musa orangnya, tapi tak apalah, mungkin bukan dia. Sebab apa? Sebab nak memenuhi hasrat Asiah. Sebab tu saya sebut, Firaun bukan suami yang zalim. Firaun suami yang baik. Walaupun dia mengaku dia Tuhan. So tolonglah siapa-siapa dekat luar sana lepas ni, kalau ada dengar lagi kan, cabarlah seperti mana Asiah bersabar dengan kezaliman Firaun. Cakap dekat dia, kau yang Firaun kot. Kan? Sebab Firaun tak zalimi Asiah. Asiah didenda ataupun dihukum oleh Haman. Dan mengikutkan riwayat, Firaun pergi jumpa dulu dengan Asiah. Pujuk. Mudah cerita je lah, tolonglah. Sekali je kau mengaku aku ni Tuhan, cukup. Kau akan terhindar daripada segala siksaan. Tapi Asiah kata no. Taklah kata no. Lak lah kau pasal lak kan. Kan? Asiah tak nak. Asiah tetap dengan iman dia, tak mengaku yang Firaun tu Tuhan. Dan Firaun tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia keluarkan arahan. Kau boleh tolak ke berkeliling? Kerajaan keluar berkeliling? No! MKN kata PKP sampai bulan 6. Siapa langgar SOP? Kena denda. Ni dia yang keluarkan. Apa cerita? Takkan langgar. Kan? Jadi, arahan dia dah keluarkan, maka pembantu dia yang melaksanakan arahan tersebut. Maka dengan sebab itu Asiah kena hukum, bukan Firaun yang menzalimi Asiah. So tolong faham, okey? So tolong faham. Tolong faham, tolong jelas. Alright. Okey, so berbalik kepada isu kita. Hadis tadi Rasulullah kata, laki yang baik, laki yang melayan isterinya dengan baik. Apa maksud melayan isterinya dengan baik? Sebelum tu kita pergi yang lawan sikit. Sebab dia nak cerita layan isteri yang baik ni dia panjang kan, berkait dengan tanggungjawab. Dan kalau ikutkan ni saya tunjukkan modul pasca perkahwinan Islam. Modul pasca perkahwinan Islam, okey, ada bulan madu, sehati sejiwa, semarak kasih, syurga cinta. Ini adalah modul yang dianjurkan oleh JAKIM. Saya adalah salah seorang penggubal modul, okey, untuk motivasi perkahwinan, dan saya adalah master trainer untuk surat motivasi perkahwinan. Dan hari ni kan, sebelum kita bercakap pasal lelaki yang baik nanti, kat belakang saya nak ceritakan detail, okey. Kita akan bincangkan benda ni. Nampak tu? Tanggungjawab suami. Inilah maksudnya sekarang ni
Mana-mana lelaki yang tergolong dalam kategori lelaki yang baik adalah lelaki yang melaksanakan tanggungjawab dia. Saya isi cerita. Sebab ni kalau ikut ceramah saya untuk topik tanggungjawab suami ni biasa-biasa 1 jam pun boleh jalan. Tapi tak apalah, kita akan rangkumkan. Sebelum tu tadi kita cerita. Jelas Wah, lelaki yang baik, lelaki yang mengerjakan solat, lelaki yang melayan isteri yang baik. Kan? 2 mengerjakan solat, yang lain lah sekali puasa semua tak lagi. Tu puasa tak perlu kan. Detail lah maksudnya melaksanakan yang Allah suruh. Okay? Tapi yang paling asal, paling penting adalah melayan isterinya dengan baik. Saya akan detailkan lepas ni. Sebab saya nak pergi satu lagi. Nak cerita dulu. Yang satu lagi, lawan dia tu. Lawan dia tu macam mana pula? Kan? Okay. Saya dah pernah share banyak kali. Seingat saya, slot bulan lepas pun saya dah share. Saya dah sebut tentang suami nusyus. Okay. So, inilah dia. Lelaki yang baik, lawannya adalah lelaki yang nusyus lah. Tu ayat baik dia. Tadi topik tu ayat lampau. Kan? Jadi, lelaki yang baik, lawan dia lelaki yang nusyus. Siapa lelaki nusyus? Okey? Saya nak ulang balik. Nusyus bukan daripada saya. Maksudnya sekarang ni, lelaki nusyus memang disebut di dalam Al-Quran. Boleh cari surah An-Nisa ayat 128. Maksudnya, dan jika seorang wanita bimbang akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi kedua-duanya mengadakan suluh yang sebenar-benarnya, dan suluh itu lebih baik. Perbincangan suluh ni ada 2 benda. Okay, satu, berbincang tentang hak lah. Kalau contoh katakanlah isteri tu rasa tak apalah, kau nak layan aku, tak nak layan aku pun okey lah, kau bagi duit kat aku. Tu antara suluhnya. Okay? Ataupun kalau tak nak juga, minta dilepaskan. Tapi fokus saya ialah siapa suami yang nusyus. Okey, mengikut Imam Said Hawa dalam kitab Asas Fit Tafsir, dalam menafsirkan maksud ayat 128 surah An-Nisa ini, okey, lelaki yang nusyus itu satu, okey, mengabaikan isteri dengan menghalang dirinya daripada isteri, iaitu tidak menggaulinya, termasuk tidak melakukan hubungan kelamin ataupun tidak berkomunikasi dengannya. Okey? Mungkin kadang-kadang ada ini huraian Mungkin kadang-kadang ada jenis lelaki yang bila isteri buat hal dia diam. Tak bercakap. Kan? Orang kata apa? Silent treatment. Kan? Diam. Yang isteri ni pun tanyalah kan? Cajilah sini. Tak tahu lagi. Kan? Diam juga. Ataupun ada diam tak cakap langsung. Satu kes saya 3 tahun. Bukan 3 hari. 3 tahun. Dia pun pening, tak tahu nak buat macam mana. Sebab tanya suami diam, tak cakap apa-apa. Bawa jumpa dengan saya. Dan Allah izinkan terpecah terbilang lah. Tahulah kita ni kan. Saya adalah sesi-sesi dia dah pokok. Rupa-rupanya 3 tahun tu suami tak layan dia bercakap. Suami kat bilik, dia masuk bilik, suami dia keluar. Suami kat dapur, dia pergi dapur, suami dia keluar, kan? Tapinya 3 tahun tu, dalam tempoh 3 tahun suami tak layan cakap, tak sembang apa semua tu, boleh pula pasangan ni dapat Best Couple of the Year. Dinner company suami dia. Kau nampak? Sebab depan orang, hebatlah Conan. Terus jadi baik. Tapi bila tak ada orang, gitu. Terus tak bercakap balik. Tu pun ada. Tapi nak cerita kata, okey, lelaki ni, walaupun orang kata 3 tahun tadi, akhirnya pecah terbelah sebab apa? Sebab dia kata apa? Satu hari, 3 tahun yang lepas tu, okey, dia balik rumah, isteri dekat phone. Ni cerita lama. Ini antara kes saya yang lama. Kes tahun 2004-2005. Kes lama, okey? So, isteri dia masih dekat phone rumah, okey? Masih tak ada handphone. So, dia masuk ke rumah, okey? Isteri dia jawab call. Mak dia, maksudnya mak suami pun ada. So, suami tu masuk ke rumah, mak dia masuk ke rumah, mak dah duduk kat cushion. Baru isteri tu pergi jumpa mak dia. So, dia kecil hati, dia terasa hati, dia marah sebab isteri dia tak pergi sambut mak depan pintu. Bagi dia, mak dia adalah syurga dia, tu biasa. So,
isteri mesti hormat bila mak sampai pergi sambut depan pintu. Klien saya tadi, la ilaha illallah Kak Su, saya tengah cakap dengan orang. Sementara nak, yelah takkanlah tengah cakap telefon kan, mak mai letak telefon pergi. Orang tu dah, hello Amal mak. Contoh kan, tak payah. So nak kenal lah ada ending. Kau kejap. So masa duduk kejap tu mungkin mak dia masuk dulu dah. Kan? Jadi disebabkan itu suami dia marah, diam 3 tahun tak bercakap. Ni pun termasuk ni. Tak kira apa sebab pun termasuk. Sebab kalau ada isu, ada masalah, kena balik suami So kau jangan nak buat silent treatment, tak faham gitu No, suami tak boleh. Sebab bila ada salah isteri, pertama sekali suami kena tegur. Kalau kau buat diam, isteri mana nak faham? Kau ingat isteri tu boleh robek belahlah dada, x-ray lah hati. Kau boleh ke? Mana boleh? Sebab tu P. Ramlee pun sebutlah, lain kali cakap biar terang. Kau faham? Bagi tahu. Abang tak sukalah awak balik lewat. Abang tak sukalah awak subuh handphone. Abang tak suka pula abang masak macam ni. Cakap. Kau faham? Cakap. Payah sangat nak cakap. Aduh, kan? Dia ingat orang isteri tu boleh kontrol otak dia, faham benda apa yang cakap. No, Islam dah sebut dah. Pertama sekali tanggungjawab suami bila nak tegur kesilapan isteri, cakap. Bagi tahu isteri apa yang tak kena. Dah cakap dah kan? Kok isteri tu degil juga kan? Abang dah cakap dah kan, jangan sibuk dengan handphone sangat kan. Tak adalah abang, saya tengok Kak Su je contoh kan. Kau tengok aku pun takkan 24 jam. Kan. So kalau suami dah degil, dah tegur dah. Isteri tak dengar cakap juga, aku isteri kaki gaming ke apa ada pun bagi gaming kan. Tak dengar cakap juga, okey. Yang kedua, suami tadi kena pisahkan tempat tidur. Ni yang payah kadang-kadang tu. Kan? Tak bercakap, malam cari juga. Kan? Nak kata apa? Salah teknik. So, yang pertama tegur. Dah tegur tak jalan, asing tempat tidur. Sebab kadang-kadang ada wanita yang dia akan mula, suami ni kau pasal lah. Aku dah tak lawa ke? Dia ada orang lain ke? Faham tak? Sebab tu hikmahnya kenapa Islam tentukan tegur, dah tak dengar cakap, asing tempat tidur. Bila dah asing tempat tidur, tak juga. Dia lagi happy. Gaming lagi. Tak ada orang kacau kan. Sampai ke pagi dia tengok game. Dia main game semua kan. So masa tu lah baru guna kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga, pukul untuk mendidik. Dia terma tu. Pukul untuk mendidik. Dan untuk mendidik, dia bukan belasah suka hati sampai mati. Faham? So itu kita cerita balik. Tapi nak cerita kata, teknik dia tu 3 benda. Tak ada pun silent treatment. Diam, betul cakap. Faham? Okay. Alright. Sebab tu nusyus. Kalau buat itu nusyus. Okay. So yang kedua. Okay. Yang kedua, suami yang nusyus mengikut kepada huraian daripada Al-Quran tadi. Okay. Yang kedua adalah tidak memberi nafkah yang wajar. Hari ni kes saya, boleh baca dekat Facebook saya. Okay, saya ada 4 akaun boleh cari semua. Okay. Pasal wanita yang kata, tak apalah Kak Su, saya pun tak penting sangat nafkah. No. Nafkah tanggungjawab suami. Tahulah memang hari ni ramai je perempuan yang lebih senang, lebih banyak duit daripada suami, daripada lelaki kan. Tapi at least kau minta. Faham? Minta. Paling tidak dibayar rumah. Paling tidak dibayar kau makan. Biar dia rasa terbeban menjaga engkau. Faham? Bila dia tak rasa beban jaga engkau, macam kes yang saya share sebelum puasa tu kan. Aku macam nak ketuk-ketuk pun ada. Bukan calang-calang. Bini 3. Kan? Saya share tu kan. Bini, cari balik lah yang sebelum raya. Cuti sebelum raya tu. Bini 3. Bini ketiga tu bersyarah lagi. Takkanlah bersyarah tak berhenti kan. Tapi itulah. Bila yang dulu bagi 200, lepas tu tak bagi dah. Apa cerita? Tolonglah lelaki. Tolonglah. Aku cakap sat lagi. Kau pentingkan MANI, kau payah. Faham? Tapi tu lagi kat sini ramai banyak macam tu lah. Terutama bila buat poligami memikirkan, aku mampu. Mampu apa? Mampu MANI. MONEY tak nak sebut. Kan aku sebut tak boleh. Dia bunyi dia sama. Faham? Bunyi sama dia kena eja. Kalau type boleh. Okay? Ramai lelaki yang berpoligami ni. Okay? Mampu MANI. Minta maaf.
M-O-N-E-Y dia payah. Sebab isteri juga. Tak apalah bang. I nak kasih sayang je. I tak kisah tu sebenarnya berkongsi. You tak mampu. I tahu you tak mampu tapi I sayang you. Kenapa? Sebab bila berlakunya masalah baru dia sedar. Sedangkan itu antara pencetus masalah. So tolonglah. Wanita tolong bijak, tolong jaga hak anda. Nafkah itu tanggungjawab suami. Ini ada tak ni antara yang tengok saya sekarang ni, yang check, yang tengok FB Live ni, nak tanya ni, ada tak lagi wanita yang biaya suami yang tak kerja? Kalau kau ada, pergi ambil rotan, ketuk kepala sendiri. Tolonglah. Nafkah tanggungjawab suami. Kau sayang suami sekalipun, kau redha suami tak bagi nafkah sekalipun, okey? Mungkin sekarang dia setia, nanti ke depan kau menarik balik tempayan kot, balik pintu kot. Tolonglah. Dah sebut dah antara suami yang, bukan saya sebut Imam Said Hawa, bukan Suzana Ghazali, faham? Imam Said Hawa sebut antara lelaki yang nusyus adalah lelaki yang tak bagi nafkah yang wajar. Nafkah yang wajar maksudnya, okey, mengikut keperluan dalam kemampuan suami. Kemampuan suami itu pula dengan usaha. Kau jangan menggunakan kau punya status. Tapi kan sebutlah imam ke, PU ke, da'i ke, ustaz ke apa pun, okey, untuk konon-konon kau tu baik dalam mengerjakan tanggungjawab suami, no. Janganlah. Tolonglah. Sebab isu nafkah ni isu yang memang ini tahun ke-23 memang tak pernahnya fail. Sebabnya sebab wanita. Minta maaf, memang sebab wanita. Nak kata apa? Tapi okeylah juga, kan? Teruslah dengan kebodohan korang. Teruslah dengan tak jadi betul. Teruslah dengan memanjakan lelaki-lelaki yang tak berguna ni. Kan aku tak ada kerja. Kan? Kan? Nanti kalau korang semua bahagia, korang semua tak ada masalah dengan suami, korang tak cari aku. Kan? Teruskanlah. Tak apa, lepas ni cari saya, okey? Cari saya, okey? Ambil kau, okey? Alright, okey dah. Yang ketiga, lelaki yang nusyus adalah lelaki yang menyakiti isteri dengan maki hamun. Caci maki, saya ada share hari tu. Baru ni yang, kalau anda ingat saya pernah share, saya ada share hari tu kes yang terkini pasal dia ulang balik. Jadi klien saya pada 2018, ulang balik soalan sama sebab suami duk panggil anak dia setan lah, apalah kan. Saya dah, memang saya mengaku, saya memang mudah. 2-3 kali saya kata, tapi saya kata juga, benda apa yang kau nak sebenarnya? So tolong tanya dia anda balik. Suami dah caci maki, tergolong suami yang nusyus, kau tunggu juga, memang sekufu lah kau. Itu je. Dan, suami nusyus juga, suami yang memukul isteri. Ini yang paling sensitif. Baru-baru ni kan, semalam pun ada lagi 2 kes besar. Kalau anda ingat, kalau anda masih mengikuti perkembangan, okey. Di samping kita bersedih dengan apa yang berlaku dekat Palestin, saya bersedih juga sebenarnya dengan apa yang berlaku dekat Malaysia. Seorang di Sungai Petani meninggal dunia. Seorang di Johor sedang parah. Dan mengikut perkongsian yang ada, walaupun belum lagi disahihkan oleh mahkamah, mereka ini adalah wanita yang menjadi bahan keganasan lelaki. Dan mengikut cerita juga, bukannya baru tapi lama. Dan antara alasan yang diberikan bertahan sebab anak. Saya dah sebut banyak kali dah. Sebab tu saya pernah luah kalaulah saya ni pakar dalam menyediakan serum ataupun kopi lah, kan, orang kita semua kopi. Saya nak buatlah kopi ke serum ke tonik ke, okey, yang bila diminum je oleh perempuan tu jadi cerdik, jadi bijak, jadi tahu nak pertahan hak diri. Tapi tak ada.
Itulah, tapi kalau ada pun aku tak ada kerja pula. Kan? Tak apalah, bab kerja tu insyaAllah. Tapi saya nak balik. Wanita yang bertahan bila suami caci maki. Wanita yang bertahan bila dipukul oleh suami. Anda sebenarnya bukan berjuang untuk rumah tangga anda, tetapi anda sebenarnya menyediakan diri anda untuk dibunuh. Lelaki kalau dah pernah naik tangan, dia takkan rasa bersalah untuk terus naik tangan. Sebab tu saya nak pesan lagi untuk wanita. Kalau suami start angkat tangan macam tu pun, okey? Okey? Dah. Pertahankan. Jangan provoke pula. Pukul. Kau memang cari pasal lah. Tak payahlah provoke. Kau tu perempuan. Kalau kau ada tali pinggang hitam pun, yang kau lawan tu lelaki lah. Tempeleng dia pun, seorang klien saya patah rahang ni. Tolonglah. Okey? So, kalau dah kena pukul, mesti buat report polis. Walaupun tanpa, buat report polis. Memang saya akui kadang-kadang anda pergi balai polis kata, alah tak apa puan, masalah rumah tangga. Ambil, tengok dia punya nombor paku dia tu, okey, tulis. Lepas tu report dekat PDRM. Jangan pergi balai. Pesan kawan saya dekat PDRM, okey, bahagian jenayah, masuk dekat Facebook PDRM, okey, dia orang memang ada Facebook situ, isi kat situ begitu nombor. Tu je cara untuk ajar polis tak nak buat kerja ni. Faham? So kena buat report. Report supaya suami anda tahu nak bertindak. Anda tahu hak anda. Kod mula kena tampar. Buat report. Okey, dia tahu. Buat perangai lagi. Buat report lagi. Buat report kali kedua, terus mohon IPO. Kontak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masalahnya, tak apalah. Saya ingatkan dia nak berubah. 3-4 kali kena ketuk, 3-4 kali kena hempuk. Berubah apa? Aku panas. So, tolonglah. Saya pantang sangat kalau bab nafkah, okey. Bab orang ketiga tu okey lagi lah. Tapi masalah orang ini masalah anda saya tak. Okey, masalah anda kat luar sana tu, suami pukul lepeh dah. Kan? Tak berdaya dah ni nak angkat tangan pun tak larat. Okey, sayang. Tapi bila dapat tahu suami ada orang lain, baru nak mengamuk. Apa cerita? So, salah anda. Anda yang benarkan diri anda dibuli, dianiaya. Faham? Aku nak marah dan. Okey, so tolong. Kalau suami menyakiti anda, mula berkasar dengan anda, buat report polis, jumpa doktor. Kok tak boleh nak keluar, kena kurung ke apa, handphone kan ada, ambil gambar. Ambil gambar luka plus nampak muka. Faham? Kalau tak nampak muka, macam nak tunjuk kat hakim betul muka anda, luka anda. Kok terluka dekat sini, ambil gambar. Selfie, nampak luka. Faham? Report polis kena buat. Polis nak buat tindakan ke apa, tak ada masalah. Tapi ikutkan kepada peruntukan. Bawa akta keganasan rumah tangga. Bila berlaku isu keganasan, polis akan panggil dia. Kau tak payah risaulah suami tu kena penjara. La ilaha illallah. Dia takut sangat suami kena penjara. Sekurang-kurangnya kau dia kena penjara tak pukul kau. Suka kena pukul? Hadaplah. Hadap je lah. Kan? Okey. Right dah. Tak banyak cerita. Ni pukul ni banyak cerita lagi. Okey, right. Okay. So, itu yang ketiga. Suami yang menyakiti isteri dengan maki hamun terpukul. Itu termasuk suami yang nusyus. Okey. Yang keempat, termasuk juga lelaki ataupun suami yang tak bercakap, yang kurang bercakap atau kurang bermesra dengan isteri tadi, walaupun isteri tadi dah tua, dah berubah bentuk badan, dah ataupun nak cari orang lain. Kan? Ada orang lain, mula tak layan isteri yang ada. Tu pun termasuk suami yang nusyus. Faham?
Okey, so 4 kategori. Nak ingat balik, pergi cari dekat Facebook saya pun ada saya share. Cari FB Suzana Ghazali, suami Nusyuh. Dia keluar segala benda. Banyak kali dah, bertahun-tahun dah saya share benda ni. Okey? Alright, so cari balik. 4 perkara. Dan kalau anda sekarang ini adalah isteri yang mempunyai suami, bukan suami-suaminya, yang mempunyai suami dengan perangai yang saya dah kategori saya sebut tadi, 4 perkara tadi, dengan yang tak bercakap kan, yang tak menggauli isteri, yang tak bagi nafkah yang cukup, yang sakitkan hati isteri, yang memaki hamun, memukul semua, yang tak bercakap semualah. Okey. Itulah dia suami yang nusyus atau jantan tak berguna. Kau faham? So kau dah jantan tak berguna tu, kau nak sembang apa lagi? Kalau kau dah nampak dah sekarang ni, ya Allah, hak Kak Su sebut semua ni ada dengan laki aku. So, laki aku ni laki tak berguna lah. Kau tunggu apa lagi? Kalau nak berubah, pastikan dia berubah. Bawa dia pergi jumpa dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk diberikan teguran dan nasihat. Okey? Sebab kalau contoh anda yang tegur, memanglah dia takkan dengar cakap. Sebab tu perlukan orang lain. Puan, macam mana nak pula kau dia saja pada mental, tak ada bukti. Dia tak ada isu bukti mental. Kau pergi jumpa pakar sekretrik. Kau ingat memang nak pasang CCTV kat rumah ke? Tak ada. Sebab tu kena pergi jumpa pakar sekretrik. Pakar sekretrik dia boleh nilai tahap mental anda. Faham? Depres, overstress, semua dia boleh faham. Dia boleh pantau. Okey? Dan jangan risau pula saat lagi, Kak Su. Kalau saat lagi saya ni pergi jumpa pakar sekretari, orang ingat saya gila. Kau yang gila, kau tak pergi. Faham? Kau pergi jumpa pakar sekretari sebab kau hadapi tekanan mental. Sebab perangai suami kau. Jadinya, kalau kau tak pergi, tekanan tadi lama-lama boleh bawa kepada sakit mental. So, nak elak sakit mental, kena buat awal. Daripada awal ni, daripada sekarang belum sakit mental ni, kena pastikan tekanan mental yang kau hadapi tu kurang. Dan tak perlu risau hilang jagaan anak. Ya Allah, saya sebut tadi kan, engkau bukannya sakit mental, kau hadapi tekanan mental. Bila dah disahkan engkau tu hadapi tekanan mental disebabkan suami, bila suami kau tu dah berambus di hidup engkau, kau dah tak hilang lah, kau dah tak hadapi tekanan mental lagi dah. Jadi bila kau dah tak hadapi tekanan mental sebab suami dah tak ada kan, kau dapatlah jagaan anak. Apa nak kalut sangat? Sebab tu jugalah saya minta tolong. Sebab ada wanita, ada isteri, ada ibu, bila dia geram dekat suami, dia buat anak. Ni masalah juga. Konon sayang anak, yang kau bantai anak sebab marah suami, apa hal? Cannot brain. So tolonglah, okay? Saya hari ni, okay, bukan nak membodohkan wanita, bukan nak suruh wanita jadi gangster ke, no. Kalau ikut boleh tak, no? Kita buat. Kalau boleh lah kan, okey. Tapi saya nak pastikan anda dapat pembelaan yang sewajarnya. Dan orang kita ni minta maaf, okey. Cakap baik-baik kan. Cakap lembut-lembut kan. Pujuk-pujuk. Jarang nak makan. Sebab tu saya bagi santap je. Faham? Kalau suami nak marah, suka hati lah. Saya sebut tadi lah. Kalau kau tak kena berdiam, kau nak cedera. Okey? Alright, okay. So kita balik. Dah jelas beza lelaki yang baik dengan lelaki jantan tak berguna. So, lelaki yang baik tadi pun kena buat tanggungjawab dia. Sebut tadi tanggungjawab suami. Ini modul dia, bukan saya yang reka okey, tapi gabungan okey daripada pakar-pakar yang ada okey. Yang pertama, layan sindir baik. Dia layan sindir baik dia tak caci maki, okey, dia tak sindir perli kan. Ni contoh kadang-kadang kan. Abang jual makan. Tak naklah makan, gemuk macam awak. Oh, sakit hati tau. Tu perli tau. Tu pun termasuk. Tu tak layan dengan baik tu. Walaupun benda simple. Okey? Lepas tu bagi nafkah zahir yang sempurna ikut kemampuan. Ini sebut tadi tu. So, tolong. Saya nak minta tolong satu perkara lagi sebab ikut pada kes-kes yang saya jumpa. Ada isteri yang menipu mahkamah sama. Dalam kes permohonan poligami, isteri menipu mahkamah. Konon-kononnya suami tu mampu untuk membenarkan suami tu
menikah lagi. Right? Kemudian lepas dah menikah, suami menikah lain, barulah cari saya balik. Tapi tu macam sebut tadi lah. Okey lah juga ada orang macam ni. So aku adalah benda yang aku boleh buat, ada kerja aku kan. Tapi sampai bila? Isunya sampai bila anda nak tu bodohkan diri ni? Saya tak ada masalah. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki dekat saya. Tapi saya mengharapkan lebih ramai wanita yang bijak dan tahu hak. Tu sebenarnya. Saya tak suruh anda cerai. Saya suruh anda tahu hak anda. Kalau kau bercerai pun aku dapat apa? Bukan aku dapat mutah untuk kau pun. No. Saya nak anda dapat hak anda. Anda dapat kebahagiaan anda. Tu je sebenarnya. Okey? So, bab nafkah tadi. Kalau dalam permohonan poligami, isteri pastikan kalau suami mohon poligami, anda pergi juga ke mahkamah untuk ceritakan latar belakang suami anda yang sebenarnya. Jangan tipu. Sebab tipu nanti anda yang parah, anda yang bermasalah. Okey? Yang lain lagi ada bergurau dengan isteri, meluangkan masa dengan isteri ni bersama ni, meluang masa. Okey? Payah sangatlah kan. Kadang-kadang isteri minta tolong tu kalut lah, tak boleh. Tapi kalau kawan minta tolong dan. Faham dan? Leletu juga. Payah cakap gitulah kan. Maksudnya bila kawan kau tu, okey. Tapi sibuk lah. Macam tu lebih kurang. So tak boleh. Rasulullah sebut dah. Lelaki yang baik, lelaki yang melayan isterinya dengan baik. Okey? So, dia sebenarnya, kalau ikutkanlah saya nak buat talk 2 jam tapi itulah macam mengarutnya. Dia biasa dia kena bagi sikit. Tapi satu benda saya sebut tadi, okey? Saya dah jelaskan dah. Lelaki yang baik macam mana? Lelaki yang menyediakan nafkah yang sepatutnya. Okey? So, saya ulang balik. Kalau masih ada antara anda, isteri dekat luar sana yang membiayai suami yang tak kerja. Kau pergi ambil lesung batu, ketuk kepala kau sendiri. Bukan kepala suami, ketuk kepala kau. Biar cair sikit kepala tu, sedar sikit kot. Okey? So, tolonglah. Sampai bila? Okey? Alright? So, dah saya senaraikan dah. Lelaki yang baik kontra dengan lelaki yang nusyus tadi. Siapa suami nusyus, saya dah senaraikan dah. So, tolong cek balik. Di mana suami anda tergolong? Lelaki yang baik ataupun lelaki jantan tak berguna? Okey? Jangan kata tak bolehlah, payahlah, mahkamah tak adil lah. No. Kalau anda tak adil dengan diri anda sendiri, anda tak sayang diri anda sendiri, siapa anda harap nak sayang? So, tolong. Untuk terakhir kali hari ni, takkan jadi akhirnya, akan ada lagi lah, confirm akan ada lagi, okey? Tapi untuk hari ni, untuk kali terakhir, saya menyeru dan merayu khususnya untuk wanita. Sebab takkan ada orang lain yang boleh ubah hidup anda kecuali diri anda sendiri. Okey? Anda pastikan anda dapat hak anda. Tak payah nak fikir pertahan sebab anak kalau keadaan dalam rumah tangga tak elok pun untuk anak anda. Fikir mudah je. Kalau nanti anak anda berada di tempat anda, bersuamikan jantan tak guna macam suami anda nak anak anda bertahan? Nak ke? Nak ke? Okay? Alright? So, sekarang cari perempuan baik pun susah. Tak apa Cik Anan. Biasalah. Dalam Al-Quran dah sebut ni ada saya buat sini Aznanan. Sekarang nak cari perempuan baik pun susah. Dia tak ada masalah macam dia je, okey? Isunya dalam Al-Quran dah sebut lelaki yang baik tu perempuan yang baik. Kalau kita berusaha untuk jadi baik, insya-Allah akan ada yang baik untuk kita. Sebab tu bila terang-terang yang dia atau pasangan kita tak baik untuk kita, Allah bagi jalan untuk kita keluar daripada perkahwinan yang tak elok. Saya sebut tadi, tidak pernah ada noktah untuk mencari bahagia. Anda sendiri
nak cari ataupun tak. Kalau nak, cari saya. Kontak admin. Kan, promo lagi. Mestilah kan. Nak lebih info, boleh deal dengan PA saya, admin saya, 013-2477-885. Saya mengharapkan perkongsian tengah hari ini, walaupun tak banyak, at least sikit mampu menjentik hati anda, khususnya wanita. Saya ulang, bukan orang lain. Anda sendiri tentukan bahagia anda. Saya mohon ampun, mohon maaf atas segala kesilapan, cakap yang mungkin berkasar, tapi saya perlu buat macam tu untuk ubah anda yang masih terlena. Okey? Bangun! Bangkit! Cipta bahagia anda sendiri. Okey? Yang lelaki pun sama. Kita ada tanggungjawab. Bukan nak salahkan lelaki semua. Ramai lagi lelaki yang baik sebenarnya. Okey? So, untuk lelaki yang baik, tahniah untuk anda. Okey? Perempuan yang jahat pun ada. Saya mengaku tu memang realiti. So, yang penting hari ni topik kita. So, faham topik hari ni. Topik hari ni untuk membezakan lelaki yang baik dengan yang sebaliknya. Okey? So, untuk itu setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan Jun nanti. Alright? So, selamat Hari Raya. Pastikan makan kuih raya dekat rumah sendiri sahaja. Okey? Hingga jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik-baik saja insyaAllah. Jaga Sophie, okey? Bye.